Amalan bermuhasabah dan mengawal diri adalah amalan yang dituntut oleh Allah melalui firman-Nya di dalam surah Al-Hashr ayat 18 yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Antara perkara penting yang perlu diperhatikan dan dinilai sepanjang waktu adalah kewujudan dan kehadiran gangguan yang tidak diingini terhadap ketenangan dan perancangan kehidupan harian kita, seperti notifikasi media sosial daripada gadget, email dan panggilan telefon yang tidak penting, ajakan melepak atau mengetih di warung dan di restoran, berpeleseran di pasaraya dan sebagainya. Amalan muhasabah dan kawalan diri menghendaki kita mengenal pasti kepentingan dan keperluan kesemua gangguan ini. Sekiranya dipastikan tidak berfaedah, maka jauhkanlah diri kita daripadanya. Sekiranya dipastikan berfaedah, maka uruskanlah dengan sebaiknya agar tidak membazir masa dan mengganggu perancangan harian kita. Kita juga perlu mempunyai keberanian untuk menolak ataupun mengatakan tidak dengan cara yang baik sekiranya gangguan ini mendatang dan dikenal pasti sebagai tidak berfaedah dan membazir masa. Begitu juga sekiranya kita menerima ajakan atau jemputan melakukan kebaikan atau menerima tanggungjawab tambahan di luar daripada keutamaan yang sememangnya tidak mampu kita penuhi atau laksanakannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tolaklah dengan cara yang baik atau berikan alternatif kepada tuan punya yang menyampaikan ajakan atau jemputan tersebut. Amalan kawalan diri menghendaki kita menetapkan waktu tertentu untuk berehat, seperti amalan qailulah atau amalan rehat, berbaring atau tidur sebentar sebelum tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur. Kita boleh tidur sekejap atau berehat untuk menghilangkan ketegangan saraf dan minda. Amat penting kita berehat untuk memberi ketenangan minda dan menjana semula tenaga luaran dan dalaman kita. Selain itu, kita boleh berehat tanpa tidur antara 5 hingga 10 minit pada setiap jam ketika kita melaksanakan tugasan di tempat kerja atau di rumah. Amalan ini membantu kita kekal fokus dan produktif sepanjang hari. Amalan kawalan diri terbaik adalah dengan mengikut amalan sunnah dan membiasakan diri dengan amalan-amalan bernilai tambah tinggi seperti berzikir, tadarus dan tadabbur Al-Quran, solat sunat, tafakur dan kontemplasi alam dan seumpamanya. Susunlah amalan-amalan bernilai tambah tinggi ini di dalam mana-mana 1/5 ataupun sekatan waktu atau al-khumus yang bersesuaian. Tadarus dan tadabbur Al-Quran serta solat sunat boleh disusun pada 1/3 akhir malam antara Isyak dengan subuh, iaitu waktu khumus yang kedua. Amalan zikir boleh dilaksanakan sepanjang masa dan amalan tafakur dan kontemplasi alam boleh dilaksanakan bersama aktiviti fizikal atau bersenam selepas subuh atau antara asar dan maghrib. Sememangnya tidak mudah untuk melaksanakan kesemua cadangan yang disampaikan di dalam video ini. Apatah lagi jika kita telah terbiasa dengan amalan dan tabiat sedia ada yang semata-mata berserah kepada nasib dan kitaran peredaran masa dalam setiap hari kehidupan kita. Namun begitu, tidak salah dan tidak rugi jika kita mengambil beberapa pengajaran daripada sini dan mencuba sedaya upaya mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Ingatlah, Allah tidak menilai amalan kita melalui rupa bentuk pencapaiannya. Sebaliknya, melalui usaha kita, walaupun sedikit dan beransur-ansur. Kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bukan dilihat pada destinasi yang ingin kita tuju, tetapi kepada perjalanan menuju ke arahnya. Ingatlah juga, orang yang sembahyang adalah orang yang merancang. Orang yang sentiasa bersembahyang sepenuh hatinya
adalah orang yang terbiasa merancang seluruh harinya.